Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi korang dalam channel aku Syamrok Kapak. Okey, kepada dan korang jangan lupa klik subscribe, like dan komen. Aktifkan butang loceng untuk mendapatkan info video terbaru dalam aku punya channel ni. Okey. Okey, hari ni aku nak cerita sikit mengenai masalah yang aku hadapi untuk motor si kuning tu sebelum ni. Dan aku dah dapat dia punya penyelesaian dia lah. Okey. Kesnya sebab aku punya motor, aku masuk gear terus mati. Aku masuk gear terus mati. Sedangkan baru je cuci apa semua, clutch plate apa semua kan. Asalnya sebab aku punya minyak enjin dah bercampur dengan air. Dia punya oil seal water pump tu dah bocor. Jadi aku dah siap servis apa semua, dah siap pasang apa semua, mangkuk clutch. Jadi time aku nak bawa tu, dia masuk gear, dia mati. Okey. Ni salah satu punca lah aku nak terangkan. Okey, jom. Alright guys. Sekarang ni dekat depan aku ni ada mangkuk clutch, siap sekali dengan gearbox lah. Okey. Macam yang aku kena tu, aku punya clutch boss ni, dia sebenarnya dia sangkut dengan mangkuk clutch ni. Dia terlampau rapat. Okey, dia tak ada clearance. Tu apa yang aku perasan lah. So, korang kena pastikan clutch boss ni, okey, clutch boss ni dia tak sangkut lah bila korang masuk. Bila korang pasang apa semua, time ikat ni, time tembak skru ni, tembak nut ni, korang kena pastikan bila korang dah tembak, dia boleh pusing lah. Okey, dekat motor lah. Alright. Kalau korang tengok kat sini, dia sebenarnya memang ada clearance guys. Okey, clearance dalam lebih kurang 2 mm macam tu. Korang jangan gatal-gatal tangan. Dekat washer ni, korang pergi tambah washer lain. Konon nak tinggikan benda ni. Sebenarnya tak. Sebenarnya dia memang ada free play di bahagian mangkuk clutch ni lah. Okey. Supaya clutch boss dengan mangkuk clutch ni dia tak jam lah, dia tak lekat. Okey. Tu yang pertama lah. Yang kedua, kalau korang kena simptom masuk gear je mati. Okey, salah satu sebab pun korang punya ini dia guys. Korang punya clutch plate dengan korang punya friction plate ni dia dah pun melekat. Okey. Dia dah pun melekat. Jadi seeloknya kalau korang jadi kes macam tu, korang kena buka lah servis, cuci balik pakai petrol kan. Buka mangkuk clutch, cuci pakai petrol punya clutch plate dengan friction plate tu, dan pasang semula. Tapi sebelum pasang tu korang kena pastikan korang letak minyak dulu lah di bahagian clutch plate tu, dan korang masuk. Dan perkara yang paling penting sekali, korang kena check dia punya clearance ni. Pastikan dia ada gap. Okey. Sebab benda ni sebenarnya yang kena pusing clutch. Kalau yang sebenarnya clutch boss ni yang sepatutnya kena pusing. Alright. Sepatutnya kena pusing. Dia tak boleh jam lah. Dia tak boleh lekat. Biasanya kebiasaannya kalau aku itu kesnya sebab dia punya washer ni aku terlapik 3 guys. So bila aku tembak nut ni, dia dah melekat dengan mangkuk clutch. Dan aku pun tak check juga time tu kan. Salah juga kan. Dia sepatutnya bila korang dah gun, korang kena pusingkan clutch boss tu kan. Pastikan dia tak sangkut. Alright. Jadi kalau korang tengok ramai dah buat mangkuk clutch ni dia letak bearing. Okey, dia letak bearing dekat bahagian mangkuk clutch ni lah, untuk lagi lancar dia punya pusingan dia ni. Sebab apa? Sebab kalau korang perasan yang untuk TZM punya, aku tak pasti. Kalau RZ pun sama juga. RZ dia pakai tembaga. Okey,
dia pakai tembaga untuk dia punya mangkuk clutch ni lah. Okey. Ni. Dia pakai tembaga. Jadi macam aku cakap tadi, ramai dah modified pakai bearing untuk TZM. Tapi kalau korang tengok sistem clutch kerja untuk Kawasaki, lama, dalam ni katanya pakai bearing guys. Aku tak pasti. Rasanya diorang kata pakai bearing. Okay. Dia punya pusingan tu lagi lancar lah. Dia pakai needle bearing dalam ni. Aku ada mangkuk clutch one set ni. Cuma yang untuk boost tembaga ni memang ada jual guys. Memang ada jual. Tapi kalau TZM punya, korang kena pastikan dia punya tembaga dalam ni dia ada longkang. Okay, kalau korang tengok betul-betul dia ada longkang. Nampak tau? Yang garisan tu. Okay. Dia punya longkang dia X untuk laluan apa? Laluan minyak enjin lah masuk kat dalam. Dan kalau korang perasan, untuk sistem clutch kerja TZM ni, dia ada satu clutch clutch damper. Okay, dia ada gelung clutch damper ni. Okay, gelung clutch damper ni dia duduk bahagian nombor 2 dalam clutch guys. Korang jangan letak nombor 1. Sebab aku pun dulu pernah silap. Aku letak clutch damper ni aku letak dekat bawah sekali. Dekat bawah sekali dekat sini. Aku terus masuk. Dia sebenarnya benda ni duduk di bahagian clutch plate nombor 2. Okay, fungsi clutch damper ni macam biasalah untuk melembutkan lagi bila korang tekan clutch ataupun dia punya hentakan bila clutch tu bekerja. Maksudnya bila korang lepas clutch tu dia terkepit, maknanya dia lagi lembut lah dia punya jalan kerja dia lah. Pastikan clutch damper ni korang letak bahagian nombor 2 clutch plate. Okay, dah masuk ni. Sebagai contoh, ni korang masuk friction plate ni. Lepas tu masuk clutch plate. Lepas tu baru korang masuk ni. Alright. Maknanya yang ni dia akan jadi kedudukan nombor 2 bersama dengan clutch plate yang special lah. Kalau korang perasan, clutch plate special untuk TZM ni dia ada satu je special untuk masukkan clutch damper ni. Dia ada satu ruangan untuk masuk gelung ni. Sekiranya korang pakai korang tak nak pakai pun tak apa sebenarnya benda ni. Tapi bagi aku engineer buat benda ada fungsi dia. Jadi pakai je lah. Tapi kalau korang nak pakai ni, korang kena pakai special clutch plate guys. Korang kena pakai special clutch plate. Kalau tak boleh masuk ni. Kalau TZM dia pakai 7 clutch plate kan. Dia punya 7 keping clutch. Tapi yang sebenarnya memang 7 pun. Clutch plate dia memang 7 pun. Sebenarnya yang lagi satu tu adalah clutch plate yang special untuk masukkan clutch boss ni. Untuk masukkan clutch damper ni. Okay. Aku tak pasti kat market ada jual ke tak benda ni. Aku rasa tak ada kot. So korang kena cari lah. Ni aku buat standby. Memang aku ada 2 set mangkuk clutch. Untuk standby lah. Buat standby. Pastikan boleh pusing guys. Okay. Ni dah boleh pusing. Alright. Dan korang bila masuk clutch, korang jangan lupa kalau korang keluarkan pressure clutch tu, yang atas dia tu, bila korang keluarkan pastikan dia punya ball bearing tak hilang lah. Kan? Kalau ball bearing hilang, sangat tau. Boleh je beli kat kedai. Okay. Cuma tu je lah aku nak ingatkan. Dia punya mangkuk clutch ni mestilah ada clearance Ada clearance. So double check balik bila korang pasang clutch boss ni, korang dah tembak dah tembak nut ni.
pastikan dia punya clutch boss ni dia boleh pusing. Alright. Kalau tak, pisang. Kena macam aku nanti. Masuk gear mati, masuk gear mati. Aku pun dah pening. Okay guys, rasanya itu saja sekadar perkongsian aku mengenai tajuk ni. Tajuk masuk clutch mati motor. Masuk clutch, tekan gear mati time nak jalan. So korang kena tengok. Yang pertama tadi korang kena tengok misalnya korang dah mengalami masalah lama korang parking, motor dah lama tak hidup. Jadi korang kena buka dia punya clutch plate, cuci balik. Dia punya friction plate, dia punya bahagian sistem clutch ni korang cuci balik. Dan yang kedua, sekiranya korang alami juga masalah ni, korang check. Macam aku cakap, dia punya bahagian mangkuk clutch ni kena ada clearance. Korang jangan bergatai-gatai. Jangan letak tambah washer dekat bahagian belakang mangkuk clutch ni. Dia kalau korang perasan dekat bahagian washer ni dia ada dua. Satu washer yang nipis, satu lagi washer yang tebal ni. Ada dua je. Dan sekiranya korang nak lagi advance, korang boleh buat tanam bearing lah kat mangkuk clutch ni. Aku tak pasti, tapi geng-geng Terengganu ada buat. Korang boleh refer dengan abang ganu kita, dia ada buat untuk mangkuk clutch ni. Okay, kalau korang nak bertanya ke apa pasal tanam bearing apa semua tu, aku memang tak tahu. So korang tanya pada yang expert yang pernah buat dan dia punya hasil dia macam mana. Rasanya tu saja kot. Sekadar perkongsian aku mengenai tajuk clutch ni. Okay, sebab aku kena masalah tu ni. So aku rasa benda ni dah pun aku punca dia punya solusi dia, aku dah cari. Okay, dia punya penyelesaian dia aku dah jumpa. Jadi alhamdulillah, rasanya tu saja. Kepada korang yang baru dalam channel aku, korang jangan lupa klik subscribe, like dan komen. Aktifkan butang loceng untuk mendapatkan info video terbaru dalam aku punya channel. Rasanya tu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys.